Sebelum tahun 1948, pihak British telah cadang nak menubuhkan apa yang dinamakan gagasan Malaysian Union, nak jadikan negeri kita, Tanah Melayu ketika itu, sebagai negeri jajahan takluk mereka. Orang Melayu terutama sekali telah bangkit menentang gagasan ini kerana ia telah menjejaskan maruah bangsa, terutama sekali raja-raja kita, raja-raja Melayu. Jadi dengan kebangkitan raja-raja Melayu bersama dengan orang-orang Melayu, maka British dalam perundingan akhirnya telah bersetuju menarik balik cadangan mereka untuk menjadikan negeri kita tanah jajahan mereka. Dan oleh kerana itu, raja-raja Melayu dengan persetujuan British telah bersetuju menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Dan apabila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan dalam bulan Februari tahun 1948, maka telah ditentukan sempadan-sempadan yang menentukan kekuasaan negeri dan pihak yang akan berkuasa di peringkat pusat. Untuk menjelaskan soal ini, selain daripada sempadan yang dibuat di peringkat pemisahan negeri dan negeri lain, ataupun negeri dengan antara negeri, maka di seberang laut ataupun di pesisiran air, maka telah pun ditentukan supaya kekuasaan negeri ataupun jurisdiction bagi negeri-negeri berkenaan akan dilanjutkan sehingga 3 batu nautika. Selebihnya akan dikuasai oleh pihak pusat ataupun kerajaan pusat. Kalau ada sebarang penemuan, sama ada biji timah ataupun apa juga yang berfaedah, kalau ditemui dalam kawasan kurang daripada 3 batu nautika, maka ia menjadi hak dan milik negeri. Tetapi kalaulah ditemui di luar 3 batu nautika, ia menjadi hak dan milik kerajaan persekutuan. Hasil yang diperolehi nanti ditentukan oleh sempadan kekuasaan yang ditentukan dalam 1948 ini. Apabila Petronas nak ditubuh, ada satu pertikaian antara kerajaan negeri Sarawak dengan kerajaan pusat. Saya telah dikirim oleh kerajaan pusat untuk berunding dengan Ketua Menteri Kerajaan Negeri Sarawak ketika itu, iaitu Tun Abdul Rahman. Dan saya telah berjaya mendapat persetujuan dalam rundingan itu supaya kita menyelesaikan perkara yang dibangkit di Mahkamah Kuala Lumpur, supaya segala-galanya ditentukan dengan persetujuan yang dibuat apabila kita meletak hak masing-masing, sama ada pusat dan negeri, dalam satu badan yang dinamakan Petronas. Maka Tun Abdul Rahman Yaakob dengan sokongan kerajaan negeri Sarawak telah mencadangkan juga supaya Petronas yang akan dibentuk nanti akan membayar 5% kepada kerajaan negeri Sarawak. Dan untuk nak menjaga keimbangan antara negeri dan pusat, kerajaan pusat juga meletak hak minyak mereka dalam Petronas,
dan mendapat bayaran yang sama, 5%. Jadi itulah asas persetujuan yang dibuat. Oleh kerana kita adalah negeri persekutuan, maka saya telah membawa cadangan ini kepada pusat dan dengan persetujuan Allahyarham Tun Abdul Razak dan kabinetnya, saya diminta supaya berunding dengan tiap-tiap negeri di Tanah Melayu. Akta Kemajuan Petroleum yang menjadi ibu kepada segala perjanjian yang dibuat di bawah akta ini telah menjelaskan kedudukan sebenar. Jadi dengan apa yang telah dilakukan, maka Petronas memiliki minyak sama ada yang pernah dimiliki oleh pusat ataupun negeri-negeri apabila kerajaan persekutuan telah meletak hak minyak kepada Petronas buat selama-lamanya. Begitu juga negeri-negeri telah bersetuju meletak hak minyak mereka kepada Petronas buat selama-lamanya dengan janji bahawa sekiranya ada minyak dalam kawasan yang berhampiran dengan mereka, macam di dasar laut ataupun di atas bumi ataupun dalam bumi milik pernah dikuasai oleh mereka, maka Petronas berjanji akan membayar 5% wang tunai kepada negeri berkenaan ataupun kepada kerajaan pusat. Itu saja yang dijanjikan oleh Petronas. Pertikaian yang timbul sekarang ini ialah oleh kerana didakwa ada minyak di dasar laut Kelantan dan Petronas tidak ataupun belum membayar wang tunai yang diharapkan oleh kerajaan negeri. Jadi oleh kerana itu, maka sekarang ini kerajaan negeri telah membuat tuntutan supaya Petronas membayar 5% yang dimaktubkan dalam perjanjian antara Petronas dengan kerajaan negeri. Itu saja.